penonton, kita ingin berbicara berkenaan denggi. Pasti ia memerlukan komitmen dan juga usaha berterusan bukan sahaja daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, namun ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk juga komuniti. Dan pada ketika ini kita akan berbicara berkenaan topik tingkat kesedaran perangi denggi dalam kalangan komuniti. Jadi bersama saya di studio dua orang tetamu, iaitu Encik Ahmad Adib Husni, merupakan pegawai pendidikan kesihatan PKD Kuala Langat, dan juga Puan Rozaini Mohamad, Duta My Champion Kombi Kuala Langat. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ucapkan. Okey, pastinya topik kita pada hari ini berkenaan untuk usaha kita mempertingkatkan kesedaran dalam kalangan komuniti bagi memerangi denggi. Jadi mungkin untuk permulaannya, Cik Ahmad Adib, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana kesedaran dalam sesebuah komuniti itu penting sebagai usaha untuk kita memerangi denggi ini secara berterusan. Betul. Okey, kesedaran dalam komuniti itu sendiri perlu dibuat secara berterusan. Terlebih dahulu, sebelum saya berterusan untuk membicarakan tentang masalah denggi itu sendiri, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan yang diberikan mewakili pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Langat, atas jemputan yang diberikan oleh PRTM untuk slot Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Okey, untuk memupuk masyarakat bagi aktiviti berterusan bagi menangani masalah denggi ini itu sendiri, kita perlu ada membuat sesuatu itu daripada peringkat prasekolah lagi lah. Okey, untuk di bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, bahagian pendidikan kesihatan itu sendiri, kita telah menjalankan pembelajaran itu sendiri di peringkat prasekolah ataupun tabika, di mana kita membuat satu program yang dinamakan Happily ataupun Health Institution in Learning, di mana kita ada untuk prasekolah dan tabika kita ada program tunas doktor muda, dan di mana untuk program sekolah rendah kita ada dipanggil kelab doktor muda untuk tahun 4, 5 dan 6. Manakala untuk sekolah menengah pula kita ada kelab doktor muda juga, tetapi merangkumi daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Manakala untuk institusi pendidikan tinggi kita ada proses ataupun program siswa sihat. Okey, manakala untuk di peringkat komuniti pula, kita amat-amat menggalakkan setiap aktiviti yang dijalankan itu sendiri melibatkan anak-anak muda lah. Kerana mereka jugalah yang akan menjadi pelapis kita pada suatu hari nanti. Sudah pastinya program-program aktiviti yang dilaksanakan bermula daripada peringkat tunas, peringkat daripada bawah. Betul. Sehingga ke peringkat masyarakat komuniti secara keseluruhannya. Jadi kita sedia maklum peranan dan juga keterlibatan komuniti sangat penting. Dan kita bawakan juga Puan Aini yang merupakan Duta My Champion Kombi Kuala Langat. Ataupun lebih comel kita sebut Combi lah. Okey, mungkin boleh terangkan apa kriteria utama yang menyebabkan Puan Aini terpilih sebagai Duta bagi My Champion Kombi Kuala Langat ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pihak RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia dan Cik Munawar lah. Okey, pemilihan tu berdasarkan komitmen yang saya berikan untuk setiap program-program yang dijalankan oleh Kombi dan PKD lah. Sebelum pemilihan untuk menjadi seorang duta, satu mesyuarat dilakukan antara AJK Kombi daerah bersama PKD Kuala Langat. Dari situ mereka akan melihat penglibatan secara tak langsung daripada setiap anggota yang ada, yang mana yang berkelayakan dan yang mana yang mampu memberi komitmen yang inilah untuk menjadi duta yang boleh menjadi role model untuk komuniti itu sendiri. Menjadi teladan suri kepada masyarakat. Tahu macam mana kita nak kaut dorang, nak panggil untuk join sekali. Puan ini sendiri dah berapa lama terlibat sebagai sukarelawan khususnya dalam memerangi denggi ini? Saya terlibat dengan banyak NGO lah. Sebelum ni pun orang kata untuk banjir apa semua pun ada. Dan yang sekarang dengan Kombi ni pun dah lama juga. Biasalah untuk menarik komuniti ini sebenarnya bukannya mudah kan? Betul. Okey, lagi-lagi benda ni sukarela. Ya, setuju. Dan juga pelbagai platform secara pasti yang diperlukan untuk memastikan segala aspirasi dan juga harapan bagi memerangi denggi ini tercapai, dapat diberikan, disampaikan kepada setiap lapisan golongan masyarakat. Jadi bagi pihak KKM sendiri, apa antara kempen-kempen kesedaran, advokasi yang telah dilaksanakan untuk memperkasakan
tahap kesedaran masyarakat terhadap usaha untuk memerangi Aedes maupun denggi ini? Okey, untuk di peringkat KKM ya, Kombi itu sendiri adalah sebagai salah satu strategi yang dilaksanakan di Malaysia di mana ia telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 2001 lah. Sejak tahun 2001 sehingga kini khas untuk menangani masalah denggi di Malaysia. Okey, kemudian pada tahun 2020 pada tahun 2020 Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan agenda nasional Malaysia Sihat bagi pelaksanaan selama 10 tahun. Yang merangkumi 2 fasa dan ada 4 teras utama di dalamnya. Okay, iaitu yang pertama adalah promosi pembudayaan hidup sihat dan yang kedua adalah perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Yang ketiga adalah kawalan kesihatan kendiri, okey, dan yang terakhir adalah kebersihan persekitaran lah. Jadi untuk Kombi itu sendiri banyak memainkan peranan untuk teras yang keempat sendiri, iaitu kebersihan persekitaran, di mana kita selain daripada aktiviti gotong royong yang diadakan oleh di peringkat komuniti, Kombi itu sendiri membantu pihak pejabat kesihatan daerah untuk mencari dan menghapuskan tempat-tempat pembiakan di sesuatu kawasan. Okey. Untuk rentetan daripada NMS itu sendiri, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan atau membuka pendaftaran bagi masyarakat di luar sana untuk mendaftar sebagai ahli My Champion seperti Puan Aini kita sekarang, di mana untuk mendaftarkan sebagai ahli My Champion itu sendiri boleh membuka website dan type My Champion di laman sesawang, kemudian berdaftar sebagai ahli My Champion itu sendiri. Di mana apakah itu My Champion? My Champion ini merupakan satu kolaborasi kesukarelawan, okey, di antara kementerian dan agensi, di mana di dalam itu sendiri merupakan gabungan pelbagai sukarelawan yang terdapat di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia seperti Kombi, Kospan, Panel Penasihat, Duta Ubat. Okey, kemudian melalui pendaftaran My Champion itu, masyarakat ataupun sesiapa yang telah mendaftar akan mendapat sijil daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri terus kepada email, di mana sijil tersebut ditandatangani oleh YBMK. Okey, kemudian antara kempen yang lain yang sentiasa berterusan adalah kempen luangkan masa 10 minit setiap minggu lah bagi mencari dan menghapuskan tempat-tempat pembiakan terutama di kediaman masing-masing. Kemudian untuk Kombi itu sendiri, kami sentiasa melibatkan pihak Kombi itu di dalam setiap aktiviti kesihatan yang diadakan. Selain daripada gotong royong itu sendiri, apa-apa pameran kesihatan, jemputan dari peringkat negeri maupun kebangsaan juga kami menjemput Kombi untuk terlibat sama. Okey, kemudian antara kempen lain yang sekarang kalau kita nampak memang kita lebih kepada peredaran zaman, iaitu more to infografik lah, di mana bahan-bahan infografik yang kita nampak sekarang kita more kepada Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga Telegram dan sebagainya. Kita akan memamparkan sesuatu infografik itu yang catchy ataupun yang lebih mudah difahami mesejnya kepada masyarakat. Okay, selain itu ada pelbagai lagi kempen yang dijalankan, dan juga untuk aktiviti di peringkat Kombi itu sendiri kami mendapat penentukan bagi satu-satu lokaliti itu sebanyak 1,000 daripada peringkat kementerian untuk menjalankan aktiviti di peringkat lokaliti masing-masing. Sudah pasti ya, banyak program-program dan juga kempen-kempen kesedaran yang dilaksanakan seperti yang Tuan nyatakan tadi, memanfaatkan platform media sosial untuk kita memperkasakan lagi tahap kesedaran komuniti dalam hal ini. Jadi Puan Aini, kita lihat tadi teras keempat adalah berkenaan dengan kebersihan persekitaran komuniti. Jadi bagaimana dengan keterlibatan Kombi ini, sukarelawan-sukarelawan ini dapat membantu lagi meningkatkan tahap kesedaran dan juga keterlibatan komuniti untuk bersama-sama kita memerangi tempat pembiakan Aedes ini? Untuk itu, orang kata apa, kita sentiasa bersama-sama dengan komiti dan juga pihak PKD untuk berbagai aktiviti lah, maksudnya untuk membasmi search and destroy, gotong royong dan sebagainya, untuk mencari tempat-tempat pembiakan tersebut. Di samping kita mengedarkan risalah dan kesedaran lah
untuk memaklumkan kepada pihak komuniti tentang AIDS tu. Selain itu sendiri, untuk komuniti ni, pentingnya kombi bila sesuatu aktiviti itu ada adalah sebab mereka sendiri daripada komuniti lah. Jadi bila satu mesej itu disampaikan sendiri oleh daripada pihak komuniti itu sendiri, lebih mudah sampai berbandingkan kita sendiri, sebab komuniti itu sendiri yang berada di kawasan tu dan dia tahu keadaan dan dia tahu bagaimana untuk berkomunikasi lebih baik dengan di kawasan kejadian masing-masing. Jadi bagaimana dengan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, apa antara reaksi daripada komuniti daripada program-program yang telah direncanakan? Ialah mungkin melalui keterlibatan daripada pihak sukarelawan dan juga kombi secara keseluruhannya boleh memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana untuk mereka melakukan secara kendiri dan berterusan selepas ini. Ya, orang kata ini sebenarnya daripada sikap kita juga tahu. Macam mana pun kita buat, jika sendiri kita tak nak ikut, tak nak follow pun sebenarnya susah. Lagi satu benda yang macam ni, sukarelawan tahu, suka kan. Jadi kita tak boleh paksa orang untuk follow apa yang kita buat lah. Tapi kita tetap berusaha untuk setiap orang kata kawasan hotspot apa semua tu, kita akan turun. NGO kombi semua akan turun ramai-ramai. Maknanya kami dari lokaliti lain pun akan turun ke lokaliti yang bukan kawasan kami. Untuk memberi sokongan kepada PKK. Betul. Okey, satu inisiatif yang sangat menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Mungkin ada sedikit harapan daripada pihak KKM sendiri bagaimana usaha untuk memperkasakan kombi ini sebagai satu platform yang sangat relevan dan juga sebagai satu platform yang pastinya dapat mengukuhkan lagi kesedaran masyarakat untuk memerangi denggi. Okey, harapan daripada pihak KKM, daripada saya sendiri, harapan saya untuk makluman kombi itu sendiri pun ditubuhkan mengikut lokaliti lah. Dan di mana untuk kombi itu sendiri tak semua lokaliti adalah. Jadi untuk tahun hadapan pihak KKM sendiri kita nak fokus terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai kes tinggi ataupun kes yang berulang untuk denggi, untuk kita tubuhkan pasukan kombi di lokaliti tersebut untuk kita bantu dari segi bahan-bahan bantuan sokongan dan dari segi ceramah dan sebagainya, untuk kita bantu, untuk kita tahu apakah masalah di lokaliti itu sendiri untuk kita tangani masalah denggi di situlah. Selain daripada itu, kita juga berhasrat untuk membantu pihak kombi ini supaya kita dapat mencari dana tambahan daripada pihak luar untuk kita bergerak lebih aktif pada tahun 2023. Okey, sedikit kata-kata seruan daripada Duta My Championship kombi kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin ingin menyertai juga program sukarelawan seperti ini. Okey, buat anak-anak muda dekat luar sana, kami memang memerlukan pelapis untuk bukanlah untuk menggantikan, tapi untuk menambah baikan. Seperti yang kita ketahui, anak muda ni orang kata dia lebih berwibawa, penuh dengan idea lebih daripada kita yang senior sikit lah. Baik. Jadi kami sudah pasti ke orang apa? Bila mereka bersama-sama untuk melaksanakan tu, kombi akan lebih berkembang lagi. Dan untuk pengetahuan anak-anak muda di luar sana, pihak kombi sendiri ada kombi